Muhammad Puchong. Terima kasih Puan Speaker kerana izinkan Puchong untuk turut serta dalam perbahasan Belanjawan 2024. Pertama sekali, Puchong ingin memberi maklum balas kepada Dewan Yang Mulia ini tentang salah satu inisiatif kerajaan di peringkat akar umbi. Puan Speaker, dalam beberapa bulan ini, setiap kali saya melawat ke sekolah di Parlimen Puchong, satu topik yang sudah tentu akan dibangkitkan oleh pihak sekolah ialah tentang peruntukan kerajaan sebanyak 70,000 untuk setiap sekolah bagi membaik pulih tandas. Semua respon adalah sangat positif. Banyak sekolah ini telah pun mendapat kerjasama yang baik dari kontraktor yang menerima cadangan-cadangan ataupun wish list mereka bukan sahaja dari segi reka bentuk, tetapi pemilihan taul pun mereka ikut cadangan ataupun wish list daripada sekolah dan lain-lain lagi. Hasilnya ialah tandas-tandas ini bukan sahaja menjadi sudah berfungsi tetapi sangat cantik. Melalui inisiatif ini, jutaan pelajar di seluruh Malaysia dapat sentuh dan rasa peruntukan daripada kerajaan. Ini adalah satu contoh yang baik di mana Malaysia ataupun kerajaan bukan hanya projek-projek mega yang boleh memberi impak yang besar dalam memperbaiki nasib rakyat. Cuma sekarang guru-guru juga telah pun minta peruntukan untuk memperbaiki tandas mereka. Dengan itu, Puchong ingin cadangkan untuk memperuntukkan 25,000 kepada setiap sekolah dengan format yang sama supaya lebih daripada 400,000 guru juga boleh bermanfaat dari ini. Ini adalah simple dan senang untuk dilaksanakan di peringkat akar umbi. Puan Speaker, selepas pujian, Puchong ada teguran dan juga cadangan. Kerana kesuntungan masa, saya hanya fokus perbahasan hari ini untuk satu topik sahaja, iaitu pembangunan industri kenderaan elektrik EV dan peluasan penggunaan EV di Malaysia. Dalam belanjawan ini, kerajaan telah pun mengumumkan 3 inisiatif baru, iaitu galakan penggunaan motosikal elektrik, perolehan 150 bas elektrik serta insentif cukai ke atas perbelanjaan, pengecasan EV dan kos sewaan EV. Ini adalah tambahan dari insentif cukai yang sedia ada kepada EV dan pengeluar stesen pengecasan. Walau bagaimanapun, Puchong berpendapat masih ada banyak lagi jurang dalam pembangunan industri EV dan penggunaannya. Pertama adalah kekurangan EV mampu milik. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, menurut Persatuan Otomotif Malaysia, hanya sebanyak 2,631 EV dijual di Malaysia pada tahun 2022. Kalau kita bandingkan dengan penjualan kenderaan konvensional, ia telah pun mencecah lebih daripada 720,000 buah kenderaan. Iaitu kenderaan EV yang dijual adalah kurang daripada 0.5% kalau kita berbanding dengan kenderaan konvensional. Walaupun dengan insentif duty dan cukai, EV di pasaran Malaysia masih lagi mahal berbanding dengan kenderaan konvensional. Jika kita nak tengok penggunaan EV yang meluas, kita perlu memperluas pilihan EV mampu milik di price point yang sama dengan Asia, Myvi, Beza, Saga dan Iris. Puchong ingin cadangkan kerajaan untuk memberi insentif dari segi pelaburan dan pinjaman berfaedah rendah melalui klik dan bank pembangunan ataupun geran dan insentif cukai kepada pemain-pemain di rantaian bekalan pengeluaran kenderaan tempatan supply chain, EV supply chain dalam pengeluaran komponen dan EV mampu milik. Di samping itu, dari segi pengimportan EV mampu milik CKD dan CBU sepatutnya menikmati insentif yang lebih baik daripada EV mewah. There must be a differentiation in policies dengan izin. Dengan ini, kita boleh menggalakkan pengimport kereta untuk membawa lebih banyak option ataupun jenis EV mampu milik ke Malaysia. Jumlah EV dan stesen pengecasan adalah ibarat di situasi chicken and egg dengan izin. Kalau tiada cukup stesen pengecasan, tak ada orang nak beli EV. Kalau tak ada cukup EV, tak ada feasible dari segi ekonomi untuk pelaburan swasta dalam pemasangan stesen pengecasan kerana pendapatan stesen pengecasan adalah bergantung kepada jumlah EV yang di-charge setiap hari. Apabila kenderaan EV masih kurang, Puchong berpendapat bahawa kerajaan perlu memainkan peranan yang proaktif untuk meningkatkan jumlah stesen pengecasan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, setakat bulan lepas, jumlah stesen pengecasan masih kurang daripada 2,000. Ini adalah jauh
lebih rendah daripada sasaran yang diumumkan oleh kerajaan, iaitu 10,000 stesen pengecasan menjelang 2025. Ini jelas menunjukkan bahawa inisiatif-inisiatif yang sedia ada tidak mencukupi untuk mencapai sasaran 10,000. Apa yang diumumkan dalam ucapan belanjawan ini di mana 180 stesen pengecasan EV akan dipasang oleh syarikat seperti TMB, Gentari dan Tesla Malaysia juga jauh daripada apa yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang diumumkan. Persoalan sekarang ialah dalam masa 2 tahun ini bagaimana negara kita boleh mencapai meningkatkan stesen pengecasan dari 2,000 ke 10,000. Saya ingin cadangkan kerajaan untuk meneroka kebolehlaksanaan. Look at the feasibility cadangan yang berikutnya dalam meningkatkan stesen pengecasan dengan signifikan. Iaitu sama ada kita boleh masukkan sejumlah, contohnya 5,000 ataupun 3,000 stesen pengecasan sebagai aset grid kebangsaan di bawah pengendalian TMB melalui mekanisme Incentive Based Regulation IBR yang sedia ada sebagai initial push dalam peningkatan jumlah stesen pengecasan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, semua perbelanjaan capex untuk infrastruktur grid kebangsaan adalah dikira di bawah IBR dan ia adalah salah satu komponen yang digunakan untuk menentukan tarif asas di Semenanjung Malaysia. Sebagai contoh, bagi regulatory period nombor 3 RP3 pelaksana IBR, perbelanjaan capex untuk tahun 2022 hingga 2024 adalah sebanyak 20 bilion ringgit. Melalui IBR, kita boleh memastikan bahawa infrastruktur pembekalan elektrik adalah sentiasa mencukupi dan sempurna untuk menampung permintaan dan mengurangkan gangguan. Jika kita boleh masukkan pemasangan pengecasan di bawah IBR, maka terdapatnya satu pelaksana pusat yang boleh merancang dan memasang stesen pengecasan dengan cepat dan efisien di tempat-tempat awam. Selain itu, kos per unit stesen pengecasan adalah lebih rendah dengan adanya economy of scale. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, kaedah ini bukan baru. TMB telah pun memasang 367,000 lampu jalan LED dengan capex di bawah IBR Regulatory Period 2, RP2. Selepas initial push di tempat-tempat awam dan apabila jumlah kenderaan EV meningkat, maka pemain-pemain swasta boleh membuat pelaburan swasta untuk premis-premis yang lain kerana pada masa itu there is a economic feasibility dan bankability dalam pemasangan stesen pengecasan. Tan Sri Speaker, Saudara Puchong ingin memberi pandangan tentang pengumuman PMX berkenaan dengan prasarana akan memperoleh 150 bas elektrik dan membina 3 depo bas dengan kos 600 juta. Langkah untuk mengelektrifikasi pengangkutan awam adalah baik kerana ia bukan sahaja boleh menurunkan pelepasan karbon, memperbaiki kualiti udara tetapi juga boleh menjadi economically feasible jika merancang dan melaksana dengan betul. Walau bagaimanapun, Puchong ingin menggesa kerajaan untuk kaji semula tentang perbelanjaan 600 juta itu. Itu boleh dikurangkan. Dengan harga pasaran sekitar 1 juta hingga 1.5 juta per bas elektrik, hanya 150 juta hingga 225 juta, iaitu 25% hingga 37.5% daripada 600 juta ini digunakan untuk membeli bas. Saya anggap perbelanjaan yang lain daripada 600 juta ini adalah untuk, iaitu 375 juta ataupun lebih daripada itu adalah untuk depo bas. Adakah 3 depo bas perlu memakan kos yang begitu tinggi? Apakah kita boleh retrofit depo bas yang sedia ada seperti beberapa bandar yang lain di luar negara? Selain itu, Puchong juga ingin tahu sama ada anggaran kos ini termasuk harga tanah. Jika pengambilan tanah dilibat, sudah tentunya kos meningkat. Depo bas tidak seperti jajaran MRT. Ada lebih fleksibiliti untuk menentukan lokasi bas depo. Oleh itu, Puchong cadangkan kerajaan untuk mencari tanah-tanah milik kerajaan yang sesuai dan tukar guna tanah kepada depo bas awam. Dengan ini, kita boleh membuat penjimatan yang sangat besar dan tidak perlu melibatkan pengambilan tanah yang begitu mahal. Tan Sri Speaker, Puchong telah pun membaca satu laporan oleh World Bank yang bertajuk Electrification of Public Transport, a case study of Shenzhen Bus
Bus Group. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, Bandar Shenzhen di China ada populasi yang sebanyak 12.6 juta. Sistem bas awam mereka telah pun bermula transisi ke bas elektrik pada tahun 2013 dan menjelang tahun 2019 100% bas awam di Shenzhen adalah bas elektrik. Antara pengajaran yang paling penting daripada pengalaman Shenzhen dari laporan itu yang saya rasa kita patut contohi ialah the financing model dalam perolehan bas. Shenzhen menggunakan leasing model, iaitu agensi pengangkutan awam tidak membeli dan memiliki bas serta tidak membuat penyelenggaraan. Mereka memasuki perjanjian leasing dengan syarikat operasi bas dan membayar tahunan bagi bayaran tahunan setiap tahun dalam satu tempoh leasing tertentu. Dengan leasing model dan tender terbuka, prasarana boleh menjadi lebih asset light dengan izin. Tan Sri Speaker, kita sedia tahu bahawa antara halangan yang terbesar dalam transisi ke bas elektrik ialah kos perolehan bas elektrik yang sangat tinggi. Harga bas elektrik adalah lebih kurang 3 kali ganda daripada harga bas diesel. Walau bagaimanapun, bas elektrik dari segi kos operasi dan maintenance adalah lebih rendah daripada bas diesel. Dengan teknologi EV yang semakin matang dan perancangan yang baik, adalah mungkin total cost of ownership TCO bas elektrik boleh menjadi sama ataupun kita kata parity ataupun lebih rendah daripada bas diesel. But the keyword is efficient implementation dengan izin. Oleh itu, Puchong berpendapat bahawa dengan leasing model dan perancangan yang baik, prasarana boleh transisi ke 100% bas elektrik tanpa memakan peruntukan dan subsidi yang terlalu tinggi dari kerajaan sama ada dari segi capex ataupun opex. Tan Sri Speaker, akhirnya saya ingin membincangkan EV secara keseluruhannya. Puchong berpendapat bahawa Malaysia perlu ada satu National EV Roadmap, Pelan Hala 7 EV Kebangsaan yang komprehensif dan bukannya salah satu komponen dalam Pelan Hala 7 lain seperti Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Kebangsaan NETR ataupun Pelan Indo Perindustrian Baru 2030 NIMP 2030. Walaupun jawatan kuasa pemandu EV kebangsaan telah pun ditubuhkan pada Jun tahun ini, dari pandangan saya dan juga observation saya, pengumuman polisi oleh kementerian-kementerian yang berbeza nampaknya masih lagi secara piecemeal. Kita perlukan satu roadmap 10 tahun yang senaraikan apa yang kerajaan akan buat, apakah polisi yang kita akan start dan bukannya ada piecemeal polisi di setiap pengumuman belanjawan. Sebagai contoh, elektrifikasi pengangkutan awam dan kenderaan kerajaan boleh menjadi projek pemangkin perkembangan rantaian bekalan EV di Malaysia. Kalau kita boleh meletakkan syarat peratusan local content dalam tender perolehan. Dalam konteks ini, industri perlu tahu satu garis masa elektrifikasi, iaitu berapa bas elektrik ataupun EV kerajaan perolehan setiap tahun dalam masa 10 tahun. Selain itu, insentif cukai dan duty juga perlu ditetapkan untuk tempoh masa yang lebih panjang. Sekarang setiap pengumuman adalah 2 hingga 3 tahun. Dan lepas itu industri perlu menunggu pengumuman bajet untuk tahu sama ada terdapatnya extension dengan izin. Tan Sri Speaker, secara keseluruhannya, industri EV dan ekosistemnya perlu ada satu isyarat pasaran yang jelas daripada kerajaan untuk pertumbuhan. Dan polisi jangka masa panjang yang tidak berubah-ubah, iaitu polisi certainty, untuk membuat mereka perlukan ini supaya mereka boleh membuat keputusan sama ada mereka akan melabur di Malaysia ataupun tidak. Oleh itu, National EV Roadmap adalah kunci dalam merancang pembangunan industri kenderaan dan peluasan penggunaan EV di Malaysia. Tan Sri Speaker, industri EV adalah industri baru yang boleh mewujudkan peluang pekerjaan yang baik untuk anak-anak kita ataupun untuk rakyat di Malaysia. Maka Puchong sangat berharap bahawa kerajaan boleh bertindak dengan lebih strategik dan juga proaktif dalam memangkin pertumbuhan industri ini. Itu sahaja yang Puchong ingin bangkitkan. Isu-isu lain saya akan bangkitkan dalam perbahasan jawatan kuasa. Puchong ingin menyokong pelanjawan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Puchong. Saya jemput